Penduduk di Taman Air Manis Sabak Bernam di sini bukan sahaja terdengar bunyi misteri ketukan pintu rumah, malah lebih teruk ada yang mendakwa berlaku gegaran pada jeriji pintu dan objek seakan-akan kayu dibaling berhampiran dinding tingkap bilik. Seorang penduduk Salamiah Abdul Rahman, 45 berkata, kejadian jam 11.20 tengah malam itu berlaku sewaktu dia bersama dua anaknya berusia 10 dan 5 tahun berehat sambil menonton televisyen di ruang tamu rumah. Bunyi dia. Lepas tu last tu kita buat macam tu. Lepas tu saya check balik pintu dia terbuka. Buka ngam-ngam kat situ. Penduduk di Sabak Bernam, Selangor yang terlibat dalam gangguan ketuk pintu pada waktu malam dinasihati mengamalkan bacaan Yasin dan solat hajat bagi mengelak daripada kekacauan terus berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum semua tuan, selamat malam. Assalamualaikum, ramai lagi tak tidur ni. Untuk Pak alhamdulillah. Sihat-sihat. Ramai lagi yang tak tidur. Alhamdulillah. Salam dari Kelang. Ya, Waalaikumsalam. Oh, ramai lagi tak tidur. Dia apa buat apa ni, satu lebih ni. Alhamdulillah. Jadi hari ni saya ada tempat biasa no? Tempat kawasan saya ni kat Kubok no? Tempat yang saya suka main duduk tahun ni kan. Habis-habis lewat saya suka main duduk tahun ni. Masjid pada tahun ni kan. Apa duduk dekat Kubok ni kita ingat mati tuan, ingat mati. Semua orang nak mati. Kat Kubok no. Jadi tak apa, insya-Allah Luqman Hakim. Jadi insya-Allah lah kita nak sembang-sembang sikitlah. Kalau boleh saya pun nak ada juga orang dari apa? Orang dari Sabak Bernam sendiri kan, hubungi ke, mesej ke, beritahu keadaan sebenar kan. Sebab saya nak pi pun suara tak kuat, suara okey suara. Sini hujan tu. Pada Nasrael, Waalaikumsalam semua. Ni suara saya clear. Markisah clear, alhamdulillah. Hafiz. No. Jadi jom pi Sabak benar ya ikhwan. Insya-Allah memang saya tak dengar. Dengar tak suara saya? Suara okey, alhamdulillah. No. Okey, jadi insya-Allah kita nak bincang-bincang sembang-sembang kan. Sebab apa yang berlaku ni kita pun rasa pelik lah. Benda ni tak habis-habis lagi no? Buat apa tu singa. Jadi insya-Allah kita pi ni bukan kita nak buat pandai tempat orang tak, kita cuma niat nak membantu sahaja no? Suara clear alhamdulillah no? Niat saya hanyalah untuk membantu penduduk setempat. Jadi tidaklah ada niat yang lain-lain tu saya tak ada lah. Sebab saya pun biar dulu saya pun tak mau buat pandai-pandai kelang-kelang kabut. Kita nak pergi sana sebab saya jauh. Lagi tu PKP. Lagi satu kita biarlah orang yang dekat-dekat ramai lagi orang handal-handal dalam perubatan ni yang hebat-hebat. Jadi kita biar dulu kita jenis kita hormati semua pengamal perubatan. Tak kisah dia main daripada aliran mana sekalipun, kita berlapang dada. Tetapi agak sedih saya tengok kebelakangan ni ramai yang masing-masing nak tunjuk masing-masing power Jadi yang tu saya rasa sikap kita kena perlu buang lah. Kita dalam bidang perubatan kadang-kadang orang panggil ustaz dia hentam orang ni tak betul, yang orang ni tak betul. Jadi bagi saya janganlah kita bersikap macam ni no. Janganlah kita bersikap macam ni. Sebab apa? Akhirnya juga kita akan duduk di belakang macam ni juga. Inilah rumah taman kita. Inilah rumah taman kita yang kekal abadi. Jadi janganlah kita merasa kita ni hebat, kita ni bagus. Kita nak pelekeh orang
Jadi saya rasa cukup lah. Kita sebagai ustaz, kita tunjuk akhlak yang baik. Tuan Kenji tanya, betul ke isu ketuk pintu ni tu? Saya pun memang betul lah, sebab sampai dah keluar dalam berita, dalam metro lah, macam-macam saya tengok. Dan kes ni tak habis-habis. Yang saya dapat maklumat pula, kes ni dah melarat, merebak ke tempat-tempat yang lain. Jadi kita pun rasa macam pelik tak bisa-bisa jadi. Bukan tak bisa jadi. Benda ni ada jadi, ada memang terjadi. No? Sebab saya dalam bidang ni pun dah bukanlah lama sangat tuan-tuan, dalam 16 tahun. Jadi memang ada kes-kes macam ni, ketuk dalam pintu rumah, kacau dalam rumah, angkat ubah barang, itu normal lah. Bukan kata saya nak menafikan benda ni tak ada, tapi benda yang jadi di Sabak Bernam ni agak besar-besaran. No? Jadi agak besar-besaran. Yang mana bukan satu biji, dua biji rumah yang kena, banyak biji rumah yang kena. Yang tu yang kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya. Kan? Pertama saya boleh beritahu, kemungkinan ia adalah perbuatan dari orang, no? Duduk kat belakang kubur, yang ni belakang kubur, no? Boleh jadi buatan orang, khianat orang. Dan kedua, boleh jadi binatang-binatang. Tapi agak mustahil lah kalau kita ketuk 3 kali tu, takkanlah binatang ni nak pergi ketuk 3 kali ya setiap rumah kan. Jadi, dan ketiga, memang makhluk halus, ataupun yang dinamakan jin. Memang boleh berlaku, kan? Jadi insyaAllah saya cubalah. InsyaAllah saya tengok esok, kalau saya dapat hubungi dengan orang-orang sana, kan, kalau mereka pun perlukan bantuan, saya akan turun. Sebab apa, takkan orang tak perlukan bantuan kita nak turun? Tak boleh juga macam tu, kan? Memang niat kita bagus, tapi dalam isu, dalam rawatan ni apa semua, kita takut sekali kita pergi, orang kata kita buat pandai-pandai, kan? Seorang ketuk, alhamdulillah seorang, no? Ni kat mana? Ni belakang ni kubur. Belakang kubur, no? Jadi ya Mak Azhar Osman, no? Azhar Osman MJ kita, no? MJ kita kalau boleh dapat orang di sana, boleh tahu apa jadi di sana. Kalau MJ rasa saya perlu turun, cuba mesej saya lah, no? Saya akan turun. InsyaAllah kita akan turun dan kita akan buatlah program kita untuk menghalau benda-benda yang tak elok jika benar benda ni memang daripada gangguan. Sebab saya tak pergi sana, saya tak boleh nak cerita di sini, kan? Kita tak boleh buat andaian-andaian yang kita sendiri pun tak tahu, kan? Untuk minyak syifa macam nak dapatkan? Kalau boleh WhatsApp saja di minyak tu, insyaAllah. WhatsApp dan nombor semua WhatsApp, no? Jadi insyaAllah itu saja yang kita nak pi. Jadi kita nak pi tengok, kan, apa yang sebenarnya berlaku, kan? Jika benda tu kita boleh bantu orang, insyaAllah kita bantu, kan? Under control lagi. Tak apalah, kalau kata tak perlu, saya tak pergi lah. Kalau saya rasa perlu, kalau saya rasa nak pergi, boleh saya pergi. Tak ada masalah di negeri mana pun sekali. Sebab benda ni rasa dah tadi ada orang mesej kata sampai di Perak, di Ipoh pun dah kena dah gangguan. Okey, saya nak terang tuan. Pertama sekali, dia daripada perbuatan jin. Dan ramai yang kata yang dah merebak. Sebab apa merebak? Kadang-kadang macam ni tuan. Bila situasi ni jadi takut. Benda ni jadi takut kepada semua orang. Yang kedua, kadang-kadang dia boleh jadi dengan imaginasi sendiri. Sebab terlampau takut. Bila kita terlampau takut tuan, dia macam-macam benda boleh jadi. Padahal benda tak ada pun boleh kata ada. Sebab apa? Ni satu masalah imaginasi yang ketakutan. Itu saya boleh beritahu. Yang kedua, kemungkinan memang betul gangguan ni dah merebak, kan? Dia tak mustahil tuan. COVID boleh merebak, takkan gangguan jin tak boleh merebak? Tuan-tuan kena fikir secara logik. COVID kita nampak lah tuan. Ni COVID-19 yang kita duk kena kuarantin ni, PKPD lah, PKPP lah, apa semua macam-macam PKP ni. Tuan-tuan nampak tak virus COVID ni? Tak nampak kan? Dia dari mana-mana? Dia lebih kepada alamul ghaib, kan? COVID ni pun ghaib juga, kan? Dia sama juga dengan gangguan jin ni, boleh merebak. Siapa yang kita tak boleh merebak, kan? Tapi saya tengok malang, saya tengok hari ke hari, bila kita tengok dalam komen-komen orang kita ni macam-macam. Jadi satu isu jenaka, satu isu macam melawak. Sebab apa? Tak kena kat diri sendiri, kan? Yang tu yang saya rasa sedih sangat. Jadi insyaAllah saya akan pergi sana. Kalau kata saya akan menghubungi dengan orang sana, kalau mereka minta saya pergi, saya akan pergi insyaAllah. Saya akan ambil sikit lah. Saya adalah cara-cara saya nak buat tu, yang mana kita belajar. Kita akan ambil, mungkin saya akan stay 2-3 hari. Saya nak duduk lama, saya tak mau pergi saat nak patah balik, saya tak mau. Kalau boleh kita nak pergi,
Kita nak duduk dia 3 hari di sana ke 2 hari 3 hari, kita nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Betulkah benda ni daripada jin? Betulkah dia daripada memang buatan jin-jin ni semua? Kan? Kadang-kadang memang ada saka-saka yang orang dah kata tu, memang ada, itu memang wujud. Kan? Tapi bila kita orang kata apa? Yalah, setengah-setengah orang nak tunjuk pandai yang tu yang ni, tak boleh lah. Nah, bagi saya, kita sama-sama membantu, sama-sama. Janganlah kita membuat spekulasi. Ni minta maaf Cik Akid, Okid no. Saya tak cerita pasal KWSP. Minta maaf Cik Okid, mungkin tersilap tajuk ni. Tak apa, saya tak marah Cik Okid. Ni bukan masalah isu KWSP. Isu KWSP saya dah buat yang cukup. Dah orang kata kemampuan saya dah buat, saya berserah lah. Nah, minta maaf lah tuan-tuan. Saya pun nak pergi buat macam mana, saya bukan wakil rakyat, saya bukan menteri tuan. Saya macam tuan-tuan juga. Duk pergi kacau lama-lama, saya pula jadi masalah nanti. Kan? Jadi saya buat setakat mampu saya. Isu KWSP ni saya serah lah. Kalau mereka nak buat undang-undang apa ke tu, saya tak tahulah. Saya pun nak pergi buat memorandum, titik peluh saya RM1 saya sendiri. Saya rasa dah cukup lah. Nak buat dekat mana lagi. Saya minta orang lain pula tolong buat. Tak apa. Mr. MJ dia mungkin tersilap tu. Tak apa. Ni bukan isu KWSP. Ni isu hantu ataupun jin. Okey. Jadi ada setengah saya tengok rawatan ustaz yang menyalahkan orang yang pergi buat paranormal. Bagi saya macam ni. Di tempat tu je berlaku macam ni, keadaan pintu ketuk lah, ramai-ramai ni semua. Bagi saya terima kasih kepada orang-orang budak-budak yang pergi buat paranormal ni. Pertama, dia duk pergi masuk dalam ceruk mana-mana semua tu, kita tak tahu orang pergi sembunyi dalam tu ke, kan? Apa benda sembunyi dalam tu ke? Baguslah dia buat paranormal tu, kita boleh tengok sekitar di situ, kan? Di situ ada kebaikan dia. Jangan kita menghukum orang buat paranormal ni tak betul lah, buang masa lah, berdosa. Siapa kata berdosa? Kita pergi tempat seram saja, hobi kita seronok. Hobi saya suka-suka main kubur tengah malam. Takkan saya salah? Takkan saya main kubur tengah malam syirik? Tak kan? Saya main kubur seorang, saya duduk ke mana-mana kat kubur dan saya pergi duduk dalam belakang, dekat belakang kubur tu. Takkan syirik kot saya nak pergi duduk tang ni? Saya memang suka lah saya nak pergi duduk tang mana pun. Tak ada masalah kan? Nabi tak bisa larang lah. Nabi tak bisa kata jangan duduk pergi buat paranormal pun. Tak ada, Nabi tak bisa kata. Nabi tak bisa kata jangan main duduk kat kubur orang. Tak. Benda tak ada larangan. Dan orang nak suka, setengah orang dia suka mengai, mancing ikan. Dia pergilah cari mana lubuk pun. Setengah orang dia suka paranormal. Dia rasa nak try tengok tempat seram. Apa yang ada, cuma kena jaga. Nak buat paranormal, boleh buat paranormal. Kan? Cuma kena jaga apa? Kena jaga akidah kita. Kita nak buat paranormal boleh. Sebab benda ni bermain dengan alam ghaib. Pertama, yang kedua, kita kena jaga akidah kita. Jangan kita nak panggil hantu cara-cara yang tidak menyalahi hukum syariat Allah SWT, itu tak boleh. Kan? Kalau sekadar kita pergi tengok, ambil gambar, kan? Kita berdakwah, kita membaca ayat-ayat Quran kepada tempat di situ, mana nak tahu dengan orang kata apa, asbab. Kita baca ayat Quran, jin-jin yang ada yang kita tak nampak, kerana ada yang orang nampak, yang ada di situ masuk Islam, tertarik dengan Islam, dapat pahala free. Tak ada masalah paranormal ni, cuma jaga adab kita. Jaga adab kita. Jangan kita pergi buat paranormal yang menyalahi undang-undang. Duk pergi bubuh lilin, colok, macam dengan pemujaan yang tu tak boleh. Itu yang dilarang sebenarnya tuan-tuan. Kita membuat satu upacara ni, walaupun kita nak panggil, dia bukan cara macam tu. Nak panggil dia, kita nak kena buat colok, kita nak kena buat semacam yang macam dengan black mental punya cara semua. Itu tak boleh. Kalau kita pergi buat saja, kalau dia saja buat, dia nak pergi bubuh yang tu ke apa saja, dia nak pergi nampak gerun ke, kita tak tahu niat dia macam mana. Kan? Dia nak tengok kan. Tak apalah. Kalau dia bubuh tanpa menyeru-nyeru. Tapi kalau dia main seru-seru pelik-pelik ni, yang tu ya khadam ni, yang tu khadam ni, tu tak boleh. Tu tak boleh. Minta maaf saya cakap. Saya sendiri akan kritik para paranormal yang buat benda-benda macam tu. Nak buat paranormal, buat elok. Buat elok. Kita ada agama. Kita beza daripada orang lain. Kita tunjuk contoh yang baik. Takkan nak pergi nak melawak dalam tu ke apa ke. Panggil jin ke ramai berani. Tu tak apa, itu keberanian. Bukan kita nak mencabak jin tak. Itu keberanian kita. Kita rasa nak tahu agak macam mana rasa jin mai.
Kita nak tengok juga rasa macam mana kalau jin mai. Jin nampak ke apa ke. Itu keberanian. Tidak menyalahi mana undang-undang. Tidak menyalahi mana-mana syariat dalam agama kita. Jadi saya sebagai pendapat saya peribadi, saya berterima kasih kepada geng-geng paranormal kerana di Sabak Malam mereka pergi buat paranormal sekali ke macam mana pun, itu terpulang pada mereka. Kurang-kurang kita boleh tengok kawasan-kawasan setempat tu. Mungkin mereka pergi buat paranormal, tiba-tiba mereka nampak, oh ni tempat pemujaan. Oh patutlah benda atau kampung ni duk kena kacau. Ada individu yang pergi buat tempat pemujaan. Ya bagus, kita boleh hapuskan benda tu. Selalu berpositif dengan orang. Nah, saya nak cakap ni saya tak maulah tuju siapa-siapa, tapi tuan-tuan tahu lah ustaz mana yang duk buat sempoi, aku minta maaf cakap lah. Duk kritik orang tu tak betul, kritik orang tu tak betul, seolah-olah kita yang betul, tak betul. Kita pun tak tentu betul tak. Kadang-kadang mulut kita ni samsing. Assalamualaikum, saya nak minta tolong Tok Sengang untuk berobat saya. WhatsApp Tok Sengang dan Pish. Sabar. Orang banyak ramai yang duk WhatsApp ni pelan-pelan. Kita akan balas pelan-pelan. Tak mau mai di pusat rawatan terus. Senang. Mai terus di pusat rawatan, kita akan berobat insya-Allah. Kadang-kadang duk mesin ni kadang-kadang tak ada nak balas terlampau ramai. No? Jadi insya-Allah saya akan tengoklah esok ataupun lusa. Saya tengok macam mana. Kalau benda tu memang duk kena ganggu lagi, saya dapat terima WhatsApp daripada orang ramai di situ, saya akan turun. Saya akan cuba. Saya nak berganding bahu dengan orang tempatan sekali. Jangan kerana saya nak pergi buat tunjuk pandai tak. Saya akan berganding bahu dengan orang tempatan. Saya akan ambaklah cara-cara dia macam mana nak buat. Yang mana yang kena kawasan mana, kita akan buat sekali. Kita akan buat solat hajat sekali ramai-ramai. Kalau tak boleh ramai, kita buat ikut SOP. Kita buat solat hajat untuk kampung ni. No? Supaya dijauhi daripada gangguan-gangguan jin sihir ni. Kita bukan nak pergi tangkap hantu macam Ghostbuster semua kita tak. Kalau dia ada, kita halau. Dia pun makhluk. Kecuali dia terlampau mudarat, dia masuk dalam badan manusia, kacau bilau apa semua, boleh mudaratkan, itu ada satu perintah, kita boleh bunuh dia. Tapi bukan senang-senang kita nak pergi bunuh jin tu semua ikut suka. Tak boleh. Sebab apa? Jin macam kita, macam manusia. Jin macam manusia. Kadang-kadang kita lawan dia tuan-tuan, ada lagi bangsa dia yang kuat pada kita. Masalah dia nanti mai kat kita. Kena hati-hati dengan dalam alam jin ni, dia sama macam manusia. Kalau kita nak berlawan dengan orang tu, ada orang lagi kuat pada kita. Jaga-jaga, hati-hati. InsyaAllah, jika kita kuat dengan syariat kita, Allah Ta'ala akan pasti bantu kita. Kat kawasan tu ada jin tak kat kubur? Macam mana jin dekat kita? Okey, saya nak beritahu tuah dan ramai-ramai. Kawasan kubur ni ada satu kawasan yang mana kalau kita selalu kita mai menziarahi, pertama kita dapat pahala. Sebab Nabi pun menganjurkan kita mai kawasan kubur untuk kita mengingat kita mati. Yang kedua, kawasan kubur ni memang disebut kawasan-kawasan tempat-tempat jin. Tempat-tempat jin. Tapi tak ada masalah, kita bukan nak pergi kacau mereka. Banyak jin ni kan. Banyak jin. Tak apa, biar kat mereka. Itu jin, kita manusia. Kita kena jadi khalifah. Macam mana Nabi Sulaiman menjadi khalifah kepada semua makhluk-makhluk. Kita pun menjadi khalifah kepada mereka. Kita umat sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. No? Itulah saya nak bagi penerangannya. Bukan saya nak tunjuk pandai, insya-Allah tuan-tuan. Kalau saya boleh pergi sana, tak apalah, tuan-tuan nak live kita boleh buat live, tak ada masalah. Cuma kita tak ada lah pergi pelik-pelik semua, tak ada lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kita cuba nak pergi sana, nak tengok apa yang berlaku di sana. Terlampau kerap sangat. Sekali kata gangguan ni berulang balik. Sekali gangguan ni berulang balik. Seolah-olah macam tak habis. Itu yang tanda persoalan, kenapa tak habis. Ni bidang saya boleh lah campur. Kalau bukan bidang saya tak mau campur. No? Tuan-tuan nak tanya apa boleh tanya. Kita buka soalan. Salam orang Malaysia ya, di Singapura ya. Salam dari Singapura. Waalaikumsalam. Tok bagi doa pelindung diri yang ringkas. Boleh. Tak ada masalah. Doa pelindung ni tuan-tuan, dia bukanlah ayat-ayat yang banyak-banyak tuan. Cuma dia ayat yang pendek saja. Bacalah 4 kul ni. 4 kul. Niat dia kena cara dia tuan-tuan. Kita nak baca ni kena cara dia. Pertama kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis ayat waladdallin amin. Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim, baca qul huwallah.
baca qul huwallahu sekali. Lepas tu kita baca qul a'udzu birabbil falaq. 3 kul, minta maaf. Bacalah Fatihah sekali, qul huwallahu sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, dengan qul a'udzu birabbin nas sekali. 4 ni. Fatihah dengan 3 kul. Jadi 4. Dengan niat kita baca habis ni, kita niat, ya Allah Tuhanku, aku baca 4 surah ni ya Allah, dengan niat aku adalah untuk memagar diriku daripada 4 penyuruh. Niat macam tu. Aku membaca, dengan aku baca dengan 4 surah ni ya Allah, aku berniat untuk aku memagar diriku dengan 4 penyuruh diriku. Lepas tu sapu di muka, di badan apa semua. Amalkan istiqamah, insya-Allah nak masuk hutan kan, nak apa, dia tak payah panjang-panjang. Yang panjang-panjang tu pun ada, tak ada masalah. Tapi saya bagi ringkas, orang boleh mudah amal. Lepas tu kalau kita masuk tempat-tempat yang kita takut, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insya-Allah ada pertolongan daripada Allah Taala. Baik daripada manusia, baik daripada gangguan jin, insya-Allah ada pertolongan kita. Dan bila kita ternampak jin baru kita jalan, ternampak jin. Apa yang kita perlu buat? Kalau tak sempat nak baca Fatihah, kita takut, bacalah Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. InsyaAllah jin yang sebesar-besar jin akan jadi sekecil-kecil jin. Dia akan jadi kecil. Dia akan jadi lemah lah maknanya. Sofia Khan kata, Tok, kalau kita mimpi bayi isap susu kita, apa maksud? Ya, bermimpi dengan budak-budak ni, dia berkaitan dengan saka kita, keturunan kita yang ada. Yang tu kena berubat. Hizib hanya untuk elak sihir saja. Hizib ni Tuah Kenji cukup banyak manfaat dia. Hizib ni cukup banyak manfaat dia, bukan takat sihir, untuk diri sendiri, ahli keluarga, semua. Apa yang kita nak baca, apa yang kita niat nak hajati tu. Dia ada dekat hizib. Kalau kita baca hizib Bahar, dia sampai dekat kaf ha ya ain sad. Berhenti tang tu, niat lah hati apa yang kita nak tuju. Lepas tu ha mim ain sin qaf. Tang tu dia punya khatam dia tu. Berhenti tak khatam dia tu, kita niat, kita doa. Kita doa, lepas tu sampai dekat yang paling cantik di hizib Bahar ada sebut Hamim selama sebanyak 7 kali. Tang 7 kali itulah niat elok-elok. Tang 7 kali itulah niat elok-elok. Hamim. Berarti saat niatlah hati, ya Allah Tuhanku, jauhilah aku daripada sihir apa semua ni. Itu Hamim. 7 kali. Dia ada 7 kali Hamim dalam hizib Bahar. Berhenti satu sampai habis. InsyaAllah dimakbulkan kita, insyaAllah. Izin Allah Ta'ala. Keberkatan orang soleh, keberkatan wali-waliullah mengamalkan hizib Bahar ni, yang dicampurkan dengan doa-doa dan juga ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang disampaikan dalam situ, insya-Allah mujarab. Banyaklah saya gunakan hizib Bahar ni, memang benar, memang real lah, nampak dengan real. Contoh dia macam baru ni, kehilangan adik kita yang lemah tu, dah 2 hari tak nampak kan. Jadi ahli keluarga dia telefon saya. Saya pun bukan nak cerita lah, ni saya cerita ni yang terbaru lah. Yang saya cerita ni pengalaman bukan saya pandai, tuan-tuan, minta maaf, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, saya tak pandai, saya bodoh, saya lemah. Cuma saya baca apa yang saya belajar. Ini semua keberkatan daripada guru-guru kita, wali-wali Allah. Bila budak ni dah lemah, dah 2 hari, pihak bomba pun dah cari tak jumpa. Bila pihak cari tak jumpa, adalah individu dikenali sebagai puak menakan dia sendiri, telefon saya, berhubungi saya sendiri, bagi tahu, dan saya minta nama-nama dia, nama penuh dia, nama bapak dia, nama mak dia. Dan pagi tu lepas subuh, di sinilah, kawasan ni lah, saya duduk di masjid, saya buat hizib Bahar. Saya buat 3 kali sahaja hizib Bahar. Kita buat 3 kali saja hizib Bahar. Dan masa kita duduk baca, kita pejam tu, kita nampak dia. Kita nampak, kita minta, ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, dengan izin Allah. Alhamdulillah, pukul 10, pukul 11 pagi, lepas telefon, lepas kata, Tok, jumpa dah betul, Tok. Lepas abang kata, Tok kata dekat, ni saya nampak, bukan kata saya ni Tok Bomo apa tak. Saya nampak, saya kata dia duduk dekat ranting-ranting. Lepas pun jumpa, dia sangkut dengan pokok. Alhamdulillah, dengan izin Allah, jumpa dia, tuan-tuan. Bukan semua kita buat jadi
Bukan semua kita pandai dak. Kalau pandai saya boleh buat keluar dah saudara acap kita, tapi tak boleh. Sebab apa? Itu izin dia. Ada sebab dia. Kita tak tahu kenapa kita berusaha. Ada yang jadi dimakbulkan, ada yang tidak jadi dimakbulkan. Itu terpulang kepada dia. Mungkin dia nak simpan doa saya untuk di akhirat nanti. Saka tu Tok dari keturunan kita ke Tok? Rasa pelik macam tak pernah dengar keluarga-keluarga Saka. Dia Saka ni bukan nak pergi bela buat pelik-pelik tuan. Kadang-kadang dia ambil satu-satu ilmu tu, ilmu yang bukan daripada teras daripada sunnah Nabi SAW. Bukan ada sanad dia, bukan tak ada sanad. Jadi kita tak tahu ilmu ni orang dulu. Ilmu kuat badan lah, ilmu urat lah, macam-macam ilmu ni. Jadi ilmu tu dicampur dengan jampi-jampi yang tidak yang memang yang melanggar syariat. Jampi-jampi yang melanggar syariat yang dipanggil puja-pujaan. Untuk berseri muka, banyaklah kita jumpa ni. Jadi bila dia amalkan, pertama dia akan jadi berdamping. Terima kasih tuan. Dia akan perdampingan. Namanya berdamping dahulu. Itu nama sebelum jadi Saka ni, asal usul dia. Dia akan jadi berdamping dengan kita. Bila dia berdamping, kita nak apa jadilah. Sebab apa? Ada bantuan daripada jin. Sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Janganlah kamu minta bantuan daripada jin-jin ni, kerana jangan kamu minta bantuan, dia tidak akan membantu kamu, malah melebihkan, menyombongkan para jin ni semua. Kan? Jadi di situ permulaan, jadi dia akan menjadi pendamping kita. Apa yang kita nak kebai ke apa tu terpulang lah, masing-masing punya ilmu. Jadi bila matinya seorang ni, dia ada juga jenis-jenis dia. Kadang-kadang ada Saka yang mati susah, dia jadi sangkut. Dia kata ambil lah, sambung lah, ambil lah. Okey, cucu ambil. Itu dah bila turun tu nama dia Saka. Setengah Saka dia tak turun, dia automatik. Ninggal nampak elok, tapi dia ada ilmu dia tu yang tak lepas. Bila ilmu tak lepas, dia akan cari keturunan. Sebab apa? Jin ni bila dia beri bantuan kepada kita, yang mana kita minta pada dia, dia ada dua. Ada jin yang memberi bantuan pada kita yang kita tak minta. Sebab apa? Ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi, jin-jin bila Nabi dibaling batu di kota Taif, ada riwayat beritahu para jin yang mai datang kepada Nabi SAW, mereka nak menawarkan Nabi bantuan. Apa jawab Nabi? Nabi jawab, aku tidak menyuruh kamu dan aku tidak melarang kamu. Itu boleh. Ada kalau orang alim soleh, jin akan main nak bagi bantuan. Dan kita kena jawab tu, aku boleh ikut tu pulang pada hampa. Hampa nak bantu aku pun boleh. Aku tak larang hampa pun. Itu boleh, dibolehkan. Tetapi kalau kita minta, hai jin, bantu aku. Hai khadam, bantu aku yang tu. Khadam akan minta sesuatu balik. Inilah jadi dah Saka. Bila mati, jadilah Saka keturunan tu. Dia tengoklah sampai 7 keturunan. 7 keturunan ni orang kata ni, sebab apa orang kata 7 keturunan? 7 keturunan terlampau besar tuan. Bila dah jadi terlampau besar, susah kita nak merawat. Saya berubat menakan dia elok, cucu dia pula jadi yang tu. Sebab dia jadi merebak dah. Jin-jin pun akan beranak pinak. Itu yang masalah dah. Tok nak tanya macam mana kalau kita tahu belajar ilmu perubatan atau silat yang menggunakan pendamping, contoh silat bergerak sendiri. Wallahualam, saya tak boleh nak cakap ni, saya lagi masalah. Benda-benda macam ni eloklah mai jumpa dengan saya, ataupun jumpa berhadapan, saya akan terang. Silat bukan salah. Kita semua salah anggap lah. Tak salah. Tok, betul ke kalau orang susah tidur malam ni itu petanda ada Saka, betul ke Tok? Tak. Dia bukan Saka tu. Yang tu dia pertama dia jadi habit kita. Yang kedua dia punya dia habit dia tak boleh nak ubah. Dia kadang-kadang ada gangguan pun boleh jadi, tak masalah. Apa yang saya cakap ni betul lah. Itu lah. MH37 wallahualam lah. Itu semua saya tak tahu. Khorin ya Allah Ta'ala dah bagi dah kiri kanan dia ni. Kita ni ada khorin kita. Khorin ni dia ajak bawa benda kejahatan. Cuma satu khorin saja yang masuk Islam. Khorin Nabi Muhammad SAW. Lain pada tu, mereka bukan Islam. Mereka akan bawa kita menuju ke arah kejahatan. Yang kita kena lawan. Itulah dikatakan juga para ulama' dia buat tafsiran banyak panjang nak cerita pasal khorin ni.
Itu juga termasuk dengan hawa nafsu kita. Banyaklah tuan nak terang. InsyaAllah kalau saya pergi sana, saya akan buat live sana. Ada jawapan tak kisah secap? Sampai hari ni pun tak ada lagi apa-apa. Kalau dapat apa-apa, kita akan inform. Sebab saya ada lagi dalam grup mereka tu, grup yang mencari acap tu, dengan abang acap sendiri. Kita pun ada, saya pun dah turun 4 kali dah. Dulu kalau siapa yang ikut saya awal-awal dan pis saya mula-mula yang kena padam tu, orang tahulah. Tu nak cakap, kena check dulu puan apa ni Ruzi Anau, kena check dulu. Waalaikumsalam. Kena check dulu. Kita nak bagi tahu macam ni tak boleh. Apa benda pun kena check tuan-tuan. Dan ingat, kita boleh buat berubat secara live. Saya beritahu, tetapi bukan semua perubatan tu boleh buat secara live. Ini ingat. Saya bukan nak kecam siapa-siapa, tapi ingat saya nak beritahu ni. Rawatan boleh dibuat secara langsung, tetapi bukan semua penyakit yang boleh buat secara langsung. Saka tak boleh buat secara langsung. Minta maaf saya cakap. Tak tahulah kalau ilmu dia lebih handal, lebih dahsyat lagi kau, saya tak tahu. Yang saya tahu, ini ilmu saya lah, mungkin ilmu saya pendek, ilmu saya kecil, ilmu saya ni bodoh, takat rendah bawah ni. Yang saya tahu, saka-saka jenis-jenis yang berat-berat tidak boleh melalui dengan secara langsung. Yang boleh secara langsung ni adalah penyakit apa, gangguan-gangguan jin, gangguan sihir, penyakit ain. Itu insya-Allah bila kita buat live orang tengok kan. Dan mungkin ada efek juga kepada orang yang ada saka, dia akan jadi semacam dah. Bila jadi semacam tu, kena berubatlah. Jawapan dah tu. Misteri KWSP, wallahu alam, saya tak mau nak ulas dah, saya dah buat dah. Tuan-tuan, saya pun saya nak tarik handbrake, bukan nak tarik handbrake tuan. Saya nak kena slow sikit lah tuan. Saya nak kena slow sikit. Sebab apa tuan, bila kita berjuang dengan rakyat ni, pertama ancaman tu banyak tuan-tuan. Saya minta maaf lah, saya beritahu. Ancaman tu banyak dan backup kita kurang. Saya beritahu, ini lumrah tuan-tuan. Nak buat kerja untuk rakyat ni memang seronok bantu orang. Saya seronok tuan-tuan. Tetapi backup dia kurang. Memang orang boleh backup dalam Facebook apa semua, tapi di luar tak. Apa yang ni masalah? Anak bini kita tuan-tuan. Bahaya. Benda-benda macam ni bahaya. Orang politik ni seronok, mereka boleh cakap itu bah, kita buat kerja, mereka tak akan tengok tuan-tuan orang yang buat kerja ni. Mereka akan jaga kroni-kroni mereka saja. Ini saya cakap secara terus terang. Sebab tu saya kecewa banyak benda. Saya kecewa terlampau banyak benda, saya kecewa. Bila kita memperjuangkan isu-isu rakyat, isu-isu agama kita ni, banyak orang yang tak support kita, malah kecam kita lagi. Kita buat isu agama, bukan ustaz-ustaz yang ada ni nak sokong kita tuan-tuan. Mereka kecam kita balik dalam ceramah-ceramah mereka. Macam ni kita nak buat kerja tuan-tuan. Macam ni kita nak buat kerja. Kita buat kena tangkap, kena apa tuan-tuan. Siapa main jaga kita? Siapa nak berkelak duit kita? Kita sendiri yang berkelak. Lebih baik kita jaga anak bini kita lagi bagus lah. Politik semua kebanyakan penipu besar lah. Saya beritahu, minta maaf. Saya dah duduk dengan mereka ni, saya tahu lah mereka ni semua. Mereka buat kerja, ada mai ada pi. Minta maaf saya cakap no. Faham tak? Orang Penang kata, orang Kedah kata, mereka buat kerja, ada mai ada pi. Ada mai, ada pi balik. Contoh, kalau mereka buat satu isu ni, bukan isu ni, mereka buat ni, tak dapat apa. Oh, demi rakyat. Saya bantu demi rakyat. Dah. Tengoklah ekor nanti masuk 15,000, 20,000 nanti masuk. Inilah kerja politik. Tuan-tuan, ini lumrah tuan-tuan. Tapi orang bodoh macam kami ni buat kerja ni, sekupang haram pun tak dapat. Bukan kita minta duit. Kita minta support pun tak dapat tuan. Kita minta support pun tak dapat. Kita tak dapat tuan. Kita buat kerja orang kata kerja di bawah ni, membantu kerajaan, membantu politik-politik yang sembang nak perjuangkan Melayu, nak sembang nak perjuangkan agama Islam ni. Tapi hakikatnya mereka sendiri akan tikam kita balik. Bila kita kena tangkap tuan-tuan telefon mereka sengak, tak angkat telefon dah. Tu saya kata tuan, baiklah tak payah tuan, baik saya kerja dengan Allah Taala tuan. Biar saya mencari Allah Taala. Biar kerja saya mencari Allah Taala. Bila satu benda sampai yang saya rasa saya boleh buat, saya boleh bantu masyarakat, rakyat, saya akan buat. Yang mana kalau isu orang hina Islam ke apa, saya akan buat, saya akan cari
ataupun saya akan pergi balai polis, saya akan buat. Kalau ada isu apa-apa yang melibatkan rakyat, kalau boleh saya buat memorandum ke apa-apa, saya akan buat. Tetapi kalau saya nak buat kerak-kerak memang takkan boleh. Banyak tuan-tuan. Ini saya betul. Bukan saya nak kata saya nak tarik handbrake terus tuan-tuan. Tapi saya nak kena slow. Lebih baik saya bantu orang berubat ni tuan. Berapa banyak orang yang nak berubat saya tangguh tuan. Sebab apa? Saya buat demi rakyat, demi agama bangsa saya. Ramai yang nak main berubat. Saya kata saya tutup saat saya nak kena pergi buat kerja ni. Kerja macam dengan anak bini pun tak dan tuan. Kadang-kadang. Ya okey, ni baru nampak ni. Tok tak baca komen saya. Tadi baca, tadi ni tak nampak. No? Anak bini kadang-kadang risau dulu rumah. Kita punya buat kerja. Nak bantu. Yang kata kerajaan yang nak bantu orang Melayu. Nak bantu Islam. Nak martabatkan orang Islam. Kita buat semua. Tapi hakikat dia. Busuk lah saya beritahu. Minta maaf cakap lah. Lebih baik saya kerja saya dengan Allah Ta'ala tuan. InsyaAllah Ustaz Ibilu orang yang saya hormati. Saya sanjungi. Bukan senang nak dapat tu. Cara macam tu. Kalau saya ada kemampuan duit macam tu, saya pun akan bagi macam tu tuan. Saya seronok, saya puas bantu orang. Sedih tuan nak cerita ni sedih. Tapi tak apalah. Cukuplah saya beritahu tuan-tuan. Ramai kot duk PM yang tu PM saya tak mau lah. Tuan-tuan saya tak mau lah. Saya nak balik sini tuan-tuan. Ni saya nak balik kubur ni. Mungkin dulu saya ada salah. Saya cakap besar, saya cakap tinggi, saya cakap orang kata orang tu apa. Cakap kasar sebab apa? Kita nak berjuang tak boleh cakap lembut-lembut. Kan? Kadang-kadang saya rasa balik bodoh untuk diri saya sendiri balik. Kan? Apa sebenarnya yang aku cari ni? Kan? Memang aku syok buat kerja ni. Sebab apa? Aku nak rakyat. Aku nak sebab aku hidup dalam keadaan aku juga orang bawahan. Aku hidup dalam keadaan macam tuan-tuan juga dan perempuan. Aku hidup bukan keadaan aku orang kaya. Jadi aku tahu nasib hampa. Aku beranikan diriku, bukan kata aku berani terang mana, aku beranikan diriku untuk bantu. Tapi hakikat dia, politik menjanjikan macam-macam. Tapi bila kena suatu isu, mereka tidak akan tengok kita, mereka akan tinggalkan kita. Ini hakikat tuan-tuan. Mereka nak marah saya pun marah lah tuan-tuan. Berani pun nak main hadap mereka tak berani main hadap saya lah tuan-tuan. Saya beritahu tuan-tuan. Mereka tak berani main hadap saya. Hadap saya memang saya akan maki 3-4 kali punya. Mereka ni semua penipu sak lah tuan-tuan kebanyakan. Tak maaf cakap lah. Sepatutnya kena jaga orang yang nak berjuang di jalan Allah ni. Nak berjuang untuk agama bangsa tanah ayak ni. Kan? Tapi mereka tidak tuan-tuan. Kita duk marah DAP tuan-tuan, DAP. Tapi DAP jaga kaum-kaum mereka. DAP, MCA semua jaga kaum-kaum mereka. Kita Melayu tikam Melayu. Kita keluar duit macam-macam kena. Tomahan kena, maki kena, ugutan kena, semua kena. Apa jadi? Bukan saya pun. InsyaAllah lah kes acap ni. Orang tanya, saya kena jawab lah. Tak payahlah. Pergi cari orang lain lah. Mungkin ramai lagi yang boleh buat kerja lebih pada saya. Pergi cari orang lain. Saya ni saya nak cari. Ya tu okey. Saya nak cari jalan macam ni tuan-tuan. Boleh bantu orang yang mana saya boleh bantu. Dalam bidang saya sendiri, bidang rawatan saya bantu. Yang selebihnya saya nak cari jalan nak pergi ke sini. Kan? Saya nak jalan pergi sini tuan-tuan. Saya pun nak bawa tuan-tuan juga pergi jalan sini ya. Kan? Ya betul itu Kamal Hafiz Ramai yang hidup politik ni semua fanatik tak tentu hala. Bukan mereka dapat duit pun. Seronok. Seronok kita maki semua maki kan. Kita maki parti PAN, kita maki orang ni. Tak aku nak tanya apa yang pun nak maki orang ni, apa dapat duit ya? Apa dapat bantuan apa? Orang politik biasa main bagi bantuan apa kat apa? Yang mereka duk bagi pun ni duit daripada kita sendiri lah. Nak cerita bagi kat apa? Mereka cuba buka otak fikir elok-elok. Bantuan-bantuan yang kerajaan nak bagi ni semua duit kita sendiri juga lah. Tak, saya terpaksa cakap. Bukan mereka keluar duit macam Ustaz Ibilu. Bukan mereka keluar duit sendiri ni, ambil duit hak 5 apa, duk dapat apa 100,000, 80,000 sebulan ni. Ambil, pergi bantu orang. Tak. Duit tu mereka guna untuk apa? Cari kekuatan mereka di belakang. Underground. Suruh main backup saya. Ramai. Saya tak backup lah dengan politik ni. Saya minta maaf, saya tak mau. Memang mereka nak bagi duit.
Tapi nak backup jadi pecacai mereka. Yang mana kita buat kerja ikhlas, mereka tak bantu. Oh, nak backup kena cari kita. Sorry lah. Pergi balik lah mereka. Tak maaf percaya orang lain. Inilah hakikat politik tuan. Cewa. Malas sembang telefon ni. Tak dapat tu kecuali cyber trooper. Ya, cyber trooper mereka dapat lah. Itu saya kata ni semua kepentingan tuan. Kita buat kerja kelas ni, kita buat kerja demi rakyat ni, yang mana kalau pahit saya kena kata pahit, yang mana manis saya kena kata manis, takkan dapat apa. Tapi kalau saya buat kerja, kalau benda ni pahit, saya kena kata manis. Kalau benda ni manis, mereka kata kena kata pahit, saya kata pahit, yang tu dapat duit. Yang tu mereka akan support kita. Sebab apa? Kita jadi tali barut, bukan tali barut, minta maaf, balaci mereka. No? Minta maaf, jadi balaci mereka. Betul saya beritahu. Kan? Jadi balaci mereka. Kalau benda ni kena dengan parti ni, hang jangan buat tu. Benda ni parti kita punya geng. Kan? Hang tutup mulut sangat, hang jangan campur apa. Kalau boleh hang backup dia sikit. Ni. Dapat duit. Tapi kalau parti kita buat ni, kita hentam kan. Dia kata, jangan hentam. Ni parti kita. Mana boleh. Benda tak betul kena kata. Minta maaf lah. Hang punya pasal lah. Hang kena tangkap kan, hang punya apa, dia tak tolong hang dah. Hakikat dah saya nak beritahu tuan-tuan. Jadi insyaAllah sudahlah. Meluat dah pasal politik ni. Kan? Mereka pun nak masuk sini juga. Tak lama. Duduk sembang. Jadi insyaAllah. Okay, sahabat Panam noh. Okay, nanti kita akan pergi lah. Tak ada apa lagi dah ni. Tak ada baru join. Tuk apa cerita di sahabat Panam. InsyaAllah. Saya akan pergi sana lah. Tengok macam mana keadaan sehari 2 lagi ni. Saya akan cuba dapatkan apa jawapan yang betul dulu. Kita nak pergi di sana. Nak pergi ke kampung orang. Kita nak masuk dengan cara beradab. Kita nak pergi kampung orang. Jadi saya nak kena betul-betul lah dapat confirmation apa semua. Okay, semua cun elok apa semua. Waktu ketua kampung pun dah bagi kebenaran. Takut saya pergi jauh tuan-tuan, orang tak bagi buat pula. Kan? Kita pergi jauh ni bukan ni Penang tuan-tuan. No? Nak pergi sampai Sabak Berenang bukan dekat. Kan? Jadi saat lagi pergi sampai sana tuan-tuan, mereka tak bagi kebenaran pula. Rugi saya lah nak keluar duit minyak mau semua sendiri. Teruk lah saya. Kan? Dah duduk kena saman kat atas tak habis lagi. Kan? Jadi kita tanya dulu lah. Kenyataan mereka kita bagi Mamu Azmi kita. Ni Mamu Azmi kita ni. Orang macam saya duk buat kerja benda betul ya. Tapi tanya Mamu Azmi dapat sekupang tak banyak. Kan? Orang politik. Semua hampir kan tu hampir. Saya tak mahu. Saya buat kerja saya lagi bagus. Sudah. Pegagak lah Mamu. Marah agak-agak yang jin-jin kot ni. Jadi insyaAllah InsyaAllah saya akan dapatkan dulu kenyataan ni semua. Kita akan pergi InsyaAllah kita kalau saya boleh buat live, saya buat live. Saya minta izin mereka dulu. InsyaAllah tak payah buat politik. Saya tak buat politik serigala jadian. Tapi kalau benda ni melibatkan agama bangsa yang saya perlu bangkit, yang saya perlu bersuara, yang saya perlu buat laporan polis, saya akan bangkit. Tapi kalau benda tu melibatkan kerja politik, saya tak mau buat lah, minta maaf. Betul itu Tuah Kenji lah. Apa yang Tuah Kenji kita kata betul ya. Tu duduk seorang ke? Saya duduk seorang ni. Jin politik marah tu. Jin politik. Takik orang jin politik ni. Okey, saya ada cerita panjang lah Amir tadi. Cerita bab ketuk pintu ni. Jadi insyaAllah saya pun nak end live dah ni. Nanti insyaAllah hantu gigi bawa geng banzai. Jin malah dengar politik ke tu. Tak apa lah. Biasa tu. Selesai ni pun. Jadi insyaAllah saya akan turun sana insyaAllah dengan izin Allah. Kalau betul dah saya dapat confirmation. Kalau saya tak turun tu maknanya saya tak dapat kerjasama lah. Kalau saya dapat kerjasama dengan orang penduduk sana yang memang tempat betul-betul yang gangguan ni, saya akan turun. Kalau saya pun duduk mesej pun buat tak tahu apa semua, maknanya saya tak dapat kerjasama, saya tak turun lah. Mungkin mereka sana ada duk buat lah. Alhamdulillah kita doa yang untuk mereka. Sebab benda memang kena buat macam ni tuan. Takkan pergi jojo sekali lagi orang tak mau punya bantuan kita, malu. Pergi jojo yang kata kami tak mau bantuan hang lah. Kami pun dah ada dah.
bantuan semua ni leceh lah. Rugi tau. Kita pergi lillahi ta'ala nak bantu orang. Jadi ikut lain pula. InsyaAllah. Jadi saya sudahi tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf. Salah silap saya. Tuan-tuan doa lah kebaikan saya. Saya lepas ni mungkin sikit saya akan berubah sikit cara saya ni kan. Saya lebih akan bawa pada rawatan-rawatan dan bantu masyarakat semampu saya boleh. Saya minta tuan-tuan doa untuk saya. Jadi insya-Allah doa tuan-tuan untuk kebaikan saya. Jadi saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.